Pasaran buruh atau pasaran kerja sentiasa berubah dan begitu pentingnya untuk individu, pekerja, perniagaan dan juga penggubal dasar untuk memahami perubahan ini dan menyesuaikan diri yang sewajarnya. Dan sudah tentu saya akan kongsikan iaitu mengenai bagaimanakah prestasi pasaran buruh Malaysia setakat ini. Dan ini adalah data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia di mana saya akan kongsikan iaitu bilangan penduduk yang bekerja di sini adalah pada Januari 2023 dan berbanding Disember 2022 tahun lepas iaitu meningkat sedikit bilangan penduduk bekerja. Di sini anda dapat teliti sebanyak 16.16 juta iaitu sedikit peningkatan 3%. Manakala kadar pengangguran Disember 2022 sehingga Januari 2023 iaitu kekal kepada 3.6%, maknanya kadar pengangguran iaitu masih maintain. Dan untuk kita memahami lagi lebih lanjut mengenai bagaimanakah prestasi pasaran buruh kita untuk masa-masa yang akan datang, apakah perubahan, apakah adaptasi yang perlu kita lakukan dalam pasaran buruh ataupun pasaran pekerjaan ini. Sudah tentu saya akan bawakan pakar kita ketika ini yang sudah bersedia di Google Meet iaitu Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, merupakan Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri FKP UMK. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Ini adalah antara data yang terkini untuk kita lihat bagaimanakah bilangan penduduk yang bekerja dan juga kadar pengangguran. Kadar pengangguran masih berada di tahap 3.6%, lebih kurang lingkungan 3.8%. Jadi doktor, bantu kami faham mengapa angka pengangguran ini masih belum mencapai tahap pra-pandemik. Mengambil kira banyak sektor, hampir semua sektor ekonomi sudah dibuka semula. Okey, terima kasih kepada Isra Awani jemput saya pada pagi ini. Okey, pertama kali kalau kita lihat dalam post pandemik walaupun banyak syarikat-syarikat telah dibuka dan operasi seperti biasa, sebab kita dalam post ini pun masih lagi di awal masih lagi di awal Jadi banyak syarikat sekarang berhati-hati dalam pengambilan pekerja dan sebagainya, kerana apa yang mereka lakukan ialah mereka masih lagi fokus dalam pekerja yang sedia ada daripada pengambilan yang baru, sebab mereka dapati kos yang mereka akan tanggung pada masa akan datang memang agak besarlah. Tetapi bagi saya sekarang ni bajet yang baru telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri maka beberapa perancangan ekonomi sudah dijalankan untuk membuat penciptaan pekerjaan-pekerjaan yang barulah. Dalam konteks hari ini dalam era digitalisasi dan juga 4.0 IR ini masih lagi belia-belia kita masih lagi menunggu suatu pekerjaan yang boleh bagi kepada mereka yang agak baik, dan salah satu unsur elemen utama ialah gajilah, sebab mereka lebih ke arah memasuki gig economy. Gig economy ini walaupun bilangan gig economy ataupun pekerja-pekerja dalam gig economy bertambah dengan besar, tapi mereka digolongkan dalam pekerja yang informal kerana mereka ni bukan ada majikan. Kebanyakan tu adalah application macam Foodpanda, Grab dan sebagainya. Tapi bilangan tu bertambah actually. Kalau nampak dalam keadaan sekarang ini, memang bilangan tu bertambah dalam konteks pasaran buruh hari ini. Tetapi dia tidak diambilkan. Jadi bilangan yang ambil kira ialah mereka yang formal workers lah. Jadi saya dapati perancangan daripada agensi-agensi yang kerajaan yang telah diperuntukkan dengan bajet yang sedia ada itu, mestilah mereka bergerak memberi perhatian khas kepada penciptaan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi saya rasa dalam konteks pada kali ini dia dalam keadaan slow, dalam keadaan ekonomi dunia pun tidak begitu baik. Kita dijangka ekonomi dunia pun akan berjalan secara perlahan-lahan, tapi dalam konteks Malaysia saya rasa beberapa industri seperti industri pelancongan kena dibesarkanlah. Domestik industri pelancongan saya dapati itu masih lagi agak kurang sikit. Jadi banyak pasaran, banyak promosi boleh dilakukan supaya orang dapat ini. Dari aspek pekerjaan saya rasa aspek tourism sudah mulai nampak di dalam konteks ini. Banyak pelancong dari luar negara sudah mulai masuk ke negara kita, tetapi kita sebagai negara penerima mesti kena bersedialah dengan ini. Jadi dengan itu saya rasa industri-industri dalam perhotelan akan berkembang maju dan boleh memberi nilai tambahlah dalam keadaan memberi pekerjaan baru. So pada keseluruhan, walaupun pengangguran itu masih lagi rendah sebab saya tadi cakap dari faktor-faktor
kaum muda ataupun juga graduan dan sebagainya, mereka telah masuki dalam arena gig ekonomi. Sebab dalam konteks ekonomi dalam sempadan ekonomi ini dibagi kepada kedua. Satu ialah yang ekonomi yang formal, tradisional, di mana dia memerlukan pekerjaan yang agak rigid, mungkin tak fleksibel, mungkin ramai pemuda ataupun even graduan like to work bukan work office hour 8 hingga 5 petang, atau mereka nak bekerja dalam salah satu keadaan fleksibel. Maka di sebelah kiri pula iaitu gig ekonomi, dia bagi peluang untuk mereka bergerak secara sendiri fleksibel dan mereka boleh ambil masa panjang, tapi dia tak masuk dalam konteks itu. Sebab tu saya berkali-kali yang beritahu kepada semua pihak yang berkenaan yang terlibat dalam pasaran buruh, setiap kementerian ada planning masing-masing dan mereka mesti bersatu padulah, tak boleh masing-masing kita nak buat. Jadi saya rasa EPU kena lihat secara besar dalam konteks pasaran buruh dan melihat kepada ekonomi yang sedia ada dan bagaimana kita nak bergerak ke arah untuk menciptakan pekerjaan lebih. Jadi kedua ialah kita pun kena kira juga pekerja asing yang akan masuk ke dalam Malaysia pun kita kena kontrol jugalah, kawal jugalah dalam sesuatu sektor yang tentu. Maka sektor-sektor berkenaan boleh berfikir macam mana kita nak mengambil pekerja ini. Baru ni kami ada buat satu kajian di kalangan belia terhadap satuan kerja lah. Adakah mereka faham? Rata-rata mereka kita dah tanya dalam sektor perdagangan, kajian yang ditaja oleh Jabatan Ahli Satuan Kerja, dan result tu keluar, kami dapati rata-rata orang muda, youth, mereka rasa perlu ada beberapa perubahan berlaku di sektor perdagangan, di mana mereka nak masuk tapi gaji tu masih lagi mereka tak begitu puas hati. Lepas tu mereka juga menghendaki rebranding yang 3D job tu, dan juga mereka juga memerlukan keselesaan lebih kurang 380 responden yang kami telah buat survey dan interview, dan didapati itulah harapan mereka, aspirasi ini. Ini hanya fokus pada sektor perdagangan. Mereka nak masuk, mereka tak ada masalah. Cuma mereka nakkan yang pertama ialah gaji, kedua ialah keadaan tempat kerja di situ lebih selesa dan sebagainya. Walaupun beberapa syarikat telah tahniahlah kepada Sain Dabi dan sebagainya, mereka telah mengumumkan gaji akan dibayar lebih dari minimum, tetapi daya tarikan masih lagi promosi di sektor itu masih rendah lagi. Saya rasa ada tiba masa, saya lebih kurang 10 tahun lalu saya mengatakan sektor perdagangan ini diubah dimensi dengan mengatakan dia sektor yang moden, sektor yang boleh memberikan banyak pulangan kepada mereka, kerana kita dapati sektor itu telah ada perubahan. Beberapa syarikat besar-besar mereka telah ada, tapi promosi itu masih lagi di tahap rendah. Jadi kajian itu menunjukkan 80% masih lagi mereka tidak tahu di kalangan kaum muda ini apakah yang patutnya berlaku di sektor. Jadi itu harapan mereka. Kita dah tanya beberapa soalan dan mereka mengatakan selain daripada gaji, mereka juga perlukan beberapa macam kemudahan asas, fasiliti, kesihatan dan sebagainya lah. So dari segi konteks tu memanglah kita dapati polisi memang terbaik yang saya selalu mengatakan, tetapi pemantauan harus dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebab beliau lah akan oversee semua kementerian. Jadi sebab tu kita dah banyak kali cakap mengatakan sekarang bulan ketiga, sudah pastinya ada KPI kepada setiap menteri, boleh melaporkan kepada Perdana Menteri tentang apakah pencapaian berkaitan dengan pasaran buruh, apakah peranan mereka, apakah mereka patutnya buat, dan apakah aspirasi pekerja-pekerja tempatan di sini. So walaupun gaji telah dinaikkan 1,500 sebagainya, tetapi masih lagi ini. Satu lagi aspek yang perlu kita tengok juga tentang penangguhan gaji minimum di sektor mikro selama 6 bulan. Bulan ke-7 baru mereka kembali semula. Walaupun kedua-dua aspek ini dilihat dari segi pihak majikan dan pihak pekerja, tetapi pekerja rasa mereka tak puas hatilah. Sebab tu mungkin juga salah satu aspek kenapa mereka tidak memasuki dalam sektor mikro, mungkin mereka nak keluar, nak cari kerja di sektor yang SME ataupun besar, tapi mungkin ada kekangan juga di situ sebab syarikat yang ada sekarang pun mereka masih lagi mengharapkan tentang pekerjaan pemilihan atau pengambilan pekerja mungkin tak begitu drastik berlaku. Ini kerana
kesan COVID yang mereka alami dulu. Tetapi di samping itu, saya rasa majikan juga berfikir syarikat-syarikat mikro, syarikat-syarikat saya selalu mengatakan pada syarikat mikro, mereka perlu fikirkan satu inovatif, kreativiti, di mana produk yang mereka keluarkan itu boleh sampai ke luar negara. Baru-baru ni saya ada juga melihat beberapa tesis PhD dan mereka mengatakan mikro selalu fokus kepada isu tentang teknologi ataupun marketing. Bagi saya itu bukan isu penting. Isu penting ialah tentang talent, tentang sumber manusia. Itu yang penting. Tetapi mikro dia tak boleh keluar ke luar negara. Jadi di sini saya mengalu-alukan kementerian seperti perindustrian antarabangsa dan kementerian luar negara semua itu kena perlu bersatu padulah. Macam mana kita nak membantu mikro walaupun ada produk-produk yang memang hebat mereka nak masuk. Contohnya di sini saya nak katakan ada market yang belum lagi terokai seperti Latin America. Banyak syarikat Malaysia belum menerokai situ. Jadi saya rasa kebanyakan kedutaan tinggi yang ada di seluruh dunia perlu berinteraksi lah dengan beberapa kementerian dan juga di bawah yang ada industri mikro, SME dan macam. Jadi kita boleh bawa produk itu ke luar negara. Apabila produk itu telah mendapat pasaran yang lebih besar, maka industri di Malaysia ni, kita pembukaan kilang-kilang baru ni boleh menyebabkan kita boleh tarik ramai lagi pekerja dan kita boleh bayar gaji lumayan, bukan lagi gaji minimum. Jadi saya rasa di situ ada macam satu perkara yang agak bantukan mikro dan SME nak keluar daripada Malaysia. Cuba bayangkan dengan negara Korea seperti Samsung, Hyundai, so most of the syarikat itu telah ada di seluruh dunia. Sudah tentu banyak pengisian yang dikongsikan oleh doktor sendiri, namun kita tidak mempunyai banyak masa seperti yang doktor sendiri cakap, iaitu pasaran pekerjaan memainkan peranan penting dalam kesihatan keseluruhan ekonomi. Dengan memahaminya peranan dan fungsi pasaran kerja ini, lebih senang untuk kita faham di manakah arah aliran ekonomi yang mempengaruhi iaitu aspek keseluruhan aspek kehidupan kita seharian kita yang kita dapat memahami secara lebih meluas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri FKP UMK. Banyak lagi laporan yang akan kami bawa. Selepas ini kami akan beri tumpuan kepada kes Muflis. Bagaimanakah keadaan situasi Muflis di Malaysia ketika ini?